Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 4.7 pembiakan tumbuhan, di mana manusia dan juga haiwan tumbuhan juga perlu melakukan pembiakan untuk mengelakkannya daripada pupus. Jadi kita tengok dahulu struktur dan fungsi bahagian bunga. Mana bunga ada dua bahagian, satu bahagian jantan iaitu stamen yang terdiri daripada anther dan filamen, manakala pistil bahagian betina yang terdiri daripada stigma, stil, ovari dan juga oval. Okey, sebenarnya bunga ni ada yang mempunyai unisex iaitu bunga jantan saja dan juga bunga yang ada bahagian betina saja. Manakala ada juga bunga yang bisect, macam gambar yang pertama tadi kita lihat, di mana dua-dua ada bahagian jantan dan bahagian betina pada bunga yang sama. Okay. Kalau bisect ni sebenarnya kita biasa tengoklah seperti bunga kertas, bunga raya. Untuk unisex ni ada pada pokok betik, pokok jagung. Kalau kamu tengok dia ada dua jenis bunga, satu bunga jantan, satu lagi bunga betina. Okay, penebungaan ni proses di mana perpindahan berbunga daripada bahagian jantan pergi ke bahagian betina. Jadi boleh jadi penebungaan sendiri atau penebungaan kacuk. Dengan sendiri ni pada pokok yang sama, manakala penebungaan kacuk pula pada pokok yang berlainan tetapi masih lagi jenis yang sama, spesies pokok yang sama lah. Jadi proses pemindahan daripada anther pergi ke bahagian betina iaitu stigma. Okay, seterusnya kita tengok ejen penebungaan boleh jadi daripada melalui serangga ataupun daripada udara. Jadi yang penting dia mestilah memindahkan betina bunga itu daripada anther pergi ke stigma. Okay, untuk ejen penebungaan haiwan dan serangga, dia ada ciri-ciri khas dia. Biasanya betina bunganya lebih melekit, okay, sebab dia ada nektar dan bunga tu sendiri pun menarik lah perhatian serangga dan haiwan. Manakala untuk ejen penebungaan oleh angin, biasanya dia bunganya lebih ringan, bercangkuk dan warnanya kurang menarik sikit. Walaupun dia ada banyak bulu lah supaya dia boleh mudah melekat. Baiklah, seterusnya kita tengok pula kelebihan penebungaan kacuk ni. Okay, mana dia menghasilkan varieti yang baru. Kita dah boleh nampak generasi seterusnya lebih baiklah mungkin daripada segi rasa dan sebagainya. Jadi kalau ada penebungaan kacuk berlaku, maka kita boleh jangkakan hasilnya yang lebih baik daripada yang sebelum ni lah. Ini antara contoh-contoh penebungaan kacuk yang telah berhasil di negara kita lah. Ada kelapa sawit, betik, jagung, padi. Hasilnya kita tengok lebih baik lah daripada segi rasa, daripada segi ketahanan penyakit, daripada isinya yang lebih tebal dan sebagainya. Okay. Proses penyawaan ni berlaku apabila berlakunya proses penebungaan. Jadi apabila bunga sudah jatuh pada stigma, dia akan menghasilkan satu tiup bunga, di mana di situ dia akan menghantar gamet jantan untuk bertemu dengan oval iaitu gamet betina di dalam ovari lah. Okay. Jadi apabila proses itu berlaku, maka terhasillah buah. Okay. Di mana dalam buah tu kita nampak ada biji benih. Supaya biji benih tu boleh kita gunakan disebarkan untuk menjadi anak pokok yang barulah. Okay. Jadi ini adalah struktur biji benih dan fungsinya. Ada bahagian plumule akan menjadi sebagai pucuk, manakala radikal sebagai akar. Okay. Kulit dia ada testa, hilum, mikropil. Okay. Itu semuanya ada fungsi yang melindungi, ada fungsi untuk menukarkan oksigen. Okay. Cotyledon ni sebagai makanan dia lah sebelum dia bercambah. Okay. Jadi bila dia ada keluar sahaja pucuk tu ada daun, maka dia dah boleh buat proses makanan sendirilah. Okay. Jadi untuk pencambahan biji benih ni ada jenis epigel, yang mana kalau kamu lihat dalam gambar raja ini, dia punya biji benih tu naik samalah. Ada jenis yang satu iaitu hypogel. Okay, kalau kita tengok bezanya, hypogel ni dia punya biji benihnya ada dalam tanah tu, dan tumbuhannya adalah pucuk lah. Okay. Dua-dua ada cotyledon. Okay. Dua cotyledon tu untuk membekalkan makanan lah pada pembesaran anak pokok tersebut. Jadi penting keperluan dalam pencambahan ada tiga, iaitu air, udara dan suhu yang sesuai lah. Jadi kalau tak ada tanah pun tak apa sebenarnya. Okay. Sebab tu kita ada nampak orang tanam secara kaedah hidroponik, mana tak guna dengan tanah ke pun. Jadi sekali lagi saya ingatkan yang kita belajar untuk hari ini ialah pembiakan tumbuhan, pembiakan seks, yang mana dia melibatkan gamet jantan dan gamet betina, lalu hasilnya biji benih. Okay, jadi sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye.